Tengok hidupnya mewah, hidupnya dahsyat, baling duit, tidur atas duit. Tapi yang education ni macam itu memang normal lah, saudara. Kolej swasta normal. Tetapi bila Azrul sebut yang ini adalah IPTA, what is happening? Dah kenapa ni? Bila cakap pasal education ni memang saban tahun meningkat. Tak pernah turun. Tapi apa yang berlaku? Orang tak nak belajar. Jadi 300,000 pelajar SPM tak nak belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam Rocket Podcast. Dah kenapa? Untuk makluman anda, Rocket Podcast yang kita adakan ini adalah anjuran syarikat 2M World untuk sama-sama kita menggunakan medium ini sebagai platform untuk kita educate masyarakat kita mengenai kepentingan education di dalam kehidupan kita. Dan saya Azrul akan menjadi host anda untuk podcast pada kali ini. Dan pastinya, podcast pada kali ini tajuk sangat-sangat sensitif dan hangat untuk kita bincangkan. Dan saya juga, sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-puan yang sudi menonton untuk 2 episod yang telah kita tampilkan kepada anda semua. Moga 2 episod sebelum ini memberi impak dan nilai yang baik kepada anda untuk sama-sama kita ubah diri kita menjadi insan yang lebih baik melalui education, insya-Allah. Dan pada hari ini, suka untuk saya kongsikan topik yang kita ingin sama-sama bincangkan, iaitu dah kenapa government dan universiti gagal tarik minat netizen untuk belajar. Dan saya sebenarnya bimbang dan kami, Dr. Rocket dan tim kami bimbang sebenarnya untuk tampilkan topik ini, tetapi kita perlu berani untuk sama-sama bincangkan sebab ini adalah realiti yang kita lihat. Kenapa? Pihak production 2M World berani membawakan isu ini jika kita lihat, perhatikan di media sosial kita secara jelas bahawa pihak kerajaan ataupun government kata terma yang dikeluarkan oleh netizen bahawa kita lihat tiada satu iklan pun yang menunjukkan untuk ayo sama-sama kita belajar. Adakah ada? Dan kalau kita lihat di mana-mana universiti pun pada ketika ini faksnya setiap universiti sedang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pendaftaran pelajar baru. Dan jika setuju, mungkin di kalangan pensyarah terutamanya ataupun bahagian pentadbiran universiti sama ada IPTA dan IPTS boleh mengiyakan kenyataan saya ini. Kita lihat kerajaan dan universiti gagal menarik perhatian netizen untuk sambung belajar. Dah kenapa? Isu ini yang kita ingin sama-sama rungkai, sama-sama kita kena pasti apakah faktor sebenarnya. Seterusnya kita ingin bincangkan impak dan paling penting kita bukan ingin semata-mata mencari kesalahan, kita juga ingin ada discussion ilmiah untuk sama-sama kita capai apakah cadangan solusi bagi membincangkan topik yang hangat pada hari ini. Dan suka untuk saya memperkenalkan jemputan khas bagi Rocket Podcast Dah Kenapa pada episod ketiga ini, iaitu Dr. Haji Muhammad Khairul Nizam yang merupakan CEO syarikat 2M World yang kita raikan pada hari ini. Apa khabar, Dok? Sihat, Dok? Alhamdulillah. Dah kenapa, Azrul? Dah kenapa? Dah kenapa, Dok, pakai baju special ni, Dok? Cambridge University. Memang kita nak promosikan universiti sebenarnya. Subhanallah. Amazing. Nampak? Dah kenapa awak tak minat nama Cambridge ni? Allah. Dan saya yakin ramai kenal Cambridge. Dan kita sejak kita sekolah, Azrul, kan ada dictionary kan? Kamus Cambridge, kamus Oxford. Betul. Pandai marketing orang. So kena tahu Cambridge ni sebuah tempat, ada universiti yang
sangat hebat di dunia, insya-Allah. Sebenarnya baju ni saya dapat hadiah, Azron. Oh, okey. Mungkin dia boleh ceritakan dia dari mana dapat tu? Saya memang tak belilah. Saya bukan peminat beli baju, Azron. Saya minat beli buku. Jadi hadiah ni diberikan oleh kita punya student. Baik. Okey, kita punya customer yang belajar di Cambridge. Okey, seorang PTD yang senior. Beliau graduan UTM untuk ijazah pertama, and then master di Jerman dan PhD di Cambridge. Jadi atas sebab dia mungkin menghargai saya, dia belikan baju saya, baju t-shirt dan satu hoodie, Asrul. Jadi hari ni kita pakai ni untuk tanya, dah kenapa korang tak minat Cambridge? Moga-moga aura Cambridge ni sampai kepada melalui mata kita seterusnya ke hati kita. Ya, betul Asrul. Dan dok pada hari ni, dok aware tajuk kita hangat. Government dan universiti gagal tarik minat netizen untuk belajar. Ini bukan hangat tu, ini panas membara yang kita mungkin Kita minta tim untuk tingkatkan suhu sejuk sikit. dia mungkin kita kena marah dia, Azrul. Sebab bila menyentuh isu dalam bahasa kita panggil rock kapak government lah. Government servant. Betul. Kita panggil kerajaan. Okey, universiti yang sifatnya IPTA kerajaan kan. So ini isu panas yang mungkin menyebabkan kita mungkin kena marah ni, Azrul. Tapi kita ulas Secara lebih bijaksana dan Berfakta, betul. dan saya rasa kita akan bercakap dalam semua kita punya podcast ni, Azrul, dalam bahasa-bahasa layman. Abang-abang Grab boleh faham, adik-adik panda boleh faham, Makcik-makcik membawang pun boleh faham. makcik-makcik bawang tingkap semua boleh faham. Itu kita punya tujahan, Azrul. Okey, jadi untuk saya mulakanlah untuk dah kenapa kita pada edisi ataupun kita punya episod kali ini saya nak sebut ya, laporan berita berkenaan dengan orang tak nak sambung belajar lepas SPM ni, Asrul rasa bila yang rancak dilaporkan dalam media masa. Sangat-sangat rancak seperti episod pertama lah. iaitu bermula COVID. Lepas PKP ni kita dengar macam berita ini lepasan SPM tidak minat lagi sambung belajar. Ada orang yang macam okeylah, biasalah budak-budak remaja tak nak belajar. Ada orang macam, oi kenapa ni? Dah kenapa ni? Kan ada parent yang unsing. Sebab parent dah invest Asrul, dah bagi sekolah, dah bagi tuition, and then ada yang bagi motosikal untuk anak ulang-alik sekolah. Tiba-tiba anak tak minat belajar lepas SPM. Asrul lah sebagai parent, agak Asrul rasa kecewa tak dengan anak macam tu? Pasti kecewa dok. Pasti kecewa. Kita dah beri pelbagai dari segi sumber kewangan, masa, tenaga kita. Tengok Asrul, masa Asrul, contohlah Asrul mungkin ada buat majlis untuk anak kan. Orang datang ada bagi macam-macam hadiah. Ada bagi teddy bear, ada bagi kereta api, ada bagi balon, ada bagi kek, ada bagi buku. Yang mana Asrul rasa impress lah sikit dengan hadiah? Yang mana, which one yang Asrul rasa impress? Yang saya paling impress adalah buku lah. Nampak? Sebab Asrul akan tahu bahawa yang akan bawa anak aku jauh ni education. Dengan buku tu lah, dia tahu cara main yang betul. Betul, Asrul. Buku lah dia boleh kenal ABC dengan baik. Dia boleh membaca. Toys tu memang namanya permainan, tapi mesti dimainkan dengan betul. Teddy bear bukan untuk digigit. Bukan untuk ditumbuk, tapi untuk dimainkan dengan betul. Education lah. Okey, so pada episod kali ni, Asrul, kalau tengok kepada laporan akhbar ya, contoh Sinar Harian. Okey, Sinar Harian bertarikh 20 Julai 2023. Dia kata apa? Laporan dia 30,000 lepasan SPM tidak mahu sambung belajar. Tahun 2023. 2023. Alright, ini bukan 30,000, 300,000 ni. 300,000, 50 dia. Nampak? Kemudian Astro Awani melaporkan 20 Julai hampir tarikh yang sama 2023. Lepasan SPM tidak sambung belajar beri kesan kepada sumber manusia. Maknanya apa? Dia bukan isu lepas SPM tak nak sambung belajar ni bukan isu yang kecil, Asrul. Dia akan melapisi
generasi, contoh guru yang akan mengisi mata perguruan, yang akan menjadi guru di sekolah, SPM ni lah. Akan jadi kelompongan kepada generasi guru di sekolah kalaulah 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030. Laporannya orang tak nak belajar, tak nak belajar. Apa jadi? Kosong sekolah, guru tak ada. Itu guru, belum lagi polis yang pakai besar, belum lagi tentera yang akan pegang pos yang besar-besar, pegawai perubatan di hospital, para pensyarah, para profesor, kosong. So, itu yang dilaporkan. Kemudian, Utusan Malaysia melaporkan 4 Ogos 2023, miskin punca ramai lepasan SPM tidak sambung belajar. Kemiskinan tak belajar. Dah, kenapa? Kenapa Asrul cakap macam tu? Kita dulu, saya lah Asrul. Saya ni orang kampung Asrul. Orang kampung, budak kampung. Yang mandi lombong. Yang main panjat pokok. Mandi kolah surau. Bukan surau Asrul. Mandi kolah masjid. Berenang kolah masjid. Lestik burung. Tangkap ikan dalam sungai yang tak boleh dimakan. Bergaduh dekat padang sekolah. Kita ni miskin. Tapi ayah kata, kita ni miskin, kena belajar pandai-pandai untuk ubah masa depan keluarga kita. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Tapi hari ni miskin, tak nak belajar. Dah kenapa ni? Dah kenapa? Inilah bara masyarakat sebenarnya yang orang tak perasan. Jadi dah kenapa miskin jadi punca orang tak nak belajar. Okey, 4 Ogos. Kemudian, muncul lagi. Lepasan SPM lebih tertarik ekonomi gig. Ni TikTokers, influencers. Sebab nampak kemeriahan Asrul. Kalau budak dah lepas SPM, tak bekerja, kau belajar lagi? Nampak? Kau belajar lagi tu macam satu benda yang buruk. Kesalahan. Sama lah, Asrul mungkin ada pengalaman buat master dengan Asrul. Mungkin bila raya tu makcik datang, kau belajar lagi Asrul? Dia rasa macam, betul kau nak belajar lagi ni? Dah kenapa kau belajar lagi ni? Ada masa depan ke? Kau tengok anak makcik ni, tak belajar pun tinggi, tapi tengok kita apa dia pakai? Dia pakai yang mata 3 tu. Yang banyak makan wang tu. Kau pakai apa? Kau pakai motor ya Asrul? Something wrong somewhere lah Asrul. Betul. Dan saya nampak something wrong way ni adalah mungkin kerajaan dan universiti gagal. Kata tadi, okey, kemeriahan di media sosial melalui TikTok, okey, melalui Instagram, di Shopee dan pelbagai platform yang lain, okey, sampaikan saya rasa tindakan ataupun usaha daripada kerajaan dan universiti ni tidak mampu memenangi peperangan media massa dengan TikTokers yang lain. Asrul, secara psychologically Asrul, manusia suka kebisingan. Bising-bising. Okey. Betul Asrul? Contohlah, nampak satu kedai stall kecil tepi ujung kampung, goreng pisang dijual. Tak ada orang beratur, tak ada orang bising, maka suram lah, walaupun sedap goreng pisang ni. Tapi satu kedai ni, ujung kampung juga, tapi bising. Banyak motor, orang bising-bising. Kita yang baru lalu ni, ada apa kat sini? Jadi kebisingan tu tarikan Asrul. Jadi puncanya Asrul adalah dunia secara umum. Kalau Asrul pasal dekat TikTok, dekat YouTube, apa semua, dekat Facebook dan whatsoever ni Asrul, yang bising ni education ke bisingnya tentang hiburan? Hiburan semakin. Jadi bila bising hiburan, anak-anak kita kan pegang handphone. Dia pegang handphone, dia mendapati bahawa yang bising ni TikTokers hiburan. Tengok hidupnya mewah, hidupnya dahsyat, baling duit, tidur atas duit. Tapi yang education ni macam sendu. Kalau dijumpa Asrul, saya pelajar degree tapi saya macam hidup saya stres. Nampak tak? Kebisingan dalam education ni adalah stres, depresi, tak ada masa depan. Dan bila berkaitan dengan kebisingan ni Dok, saya tertarik dengan satu kisah kenalan saya lah. Ni kisah a real story Dok. Beliau pergi ke sebuah IPTA. Saya tidak nyatakan mana-mana. Okey, untuk berjumpa dengan orang kenamaan di fakulti lah. Okey, dan untuk urusan penting lah.
Okey, apa yang menariknya apabila kenalan saya ni pergi ke tempat penting iaitu bahagian marketing. Okey. Kat situlah baru dia di antara persoalannya, okey, kenalan saya kenapa dia fikir kenapa tidak ramai orang tak sambung belajar Itu ni. bila tu Asrul? Bila tu? Tahun ni. Oh, baru lagi lah. Baru sangat baru tau. Okey, baru sangat. Kisah ni diceritakan pada minggu lepas. Alright. Okey. Apabila dan jadi persoalan dia kenalan saya ni, kenapa sangat sedikit orang sambung belajar ni? So dia pergi bahagian marketing, periklanan, okey, dan dia berjumpa dengan pegawai tersebut lah. Okey, dan nyatakan apakah tindakannya. Ada, tetapi tidak banyak. Dan kebanyakannya adalah cara lama dok. Cara lama. Contohnya, okey, saya ada sediakan template. Poster. Template tu pun bukan template tu boleh berjalan sendiri pergi ke orang. Siapa datang fakulti dapatlah template. Dia macam lepas Jumaat lah Asrul, lepas Jumaat jual produk pencuci muka, letak atas wiper kereta kan. Macam tu lah dok. Dan kalau lebih nampak effort sikit, kalau ada program contohnya convocation, barulah bagi template flyers. Okey. Dan lebih mengejutkan, dilihat di papan tanda, rupanya ada program referral. Means siapa yang berjaya membantu pihak universiti mendaftar akan dapat imbuhan daripada pihak universiti, bukan ratusan tapi ribuan dok. Yang ni mengejutkan saya Asrul. Kenapa saya sebut mengejutkan? Pengalaman saya Asrul, saya pernah bekerja di beberapa buah IPTS. Ini adalah benda normal. Kita mendapati dekat IPTS, kolej swasta memang ada unit khas ataupun department khas marketing and branding. Tugas mereka adalah mereka akan mencari pelajar. Jadi maknanya seorang pelajar introduce pelajar lain akan dapat duit. Ataupun pensyarah pergi mana-mana bawa flyers yang saya sebut tadi. Okey, dia pergi tebar dekat masjid lepas Jumaat. Tiba-tiba ada orang kontak nak masuk kolej tersebut. Memang dapat duit. Itu memang normal lah Asrul. Kolej swasta normal. Tetapi bila Asrul sebut yang ini adalah IPTA, what is happening? Dah kenapa ni? Dah kenapa ni Asrul? Dulu saya masih ingat Asrul. Saya sekolah dulu, private college datang ke sekolah bagi bukan motivasi, mereka bagi macam program kejap, tapi last tu mereka akan sebut kita college ni ada bidang-bidang ni, itu normal. USM, UKM, UPM tak pernah ada. Kenapa? Sebab ketika itu semua orang berebut-rebut nak masuk. Bahkan berlumba-lumba. Sejak kalau raya tu Asrul, bila raya tu, bila makcik-makcik sampai rumah, anak saya UKM, anak awak? Nampak tak betapa bangganya parent dengan menyebut anak saya UKM. Tapi hari ni anak saya TikTokers, awak 600,000 follower dia. Maknanya ada benda tak kena dalam masyarakat. Jadi saya rasa dah sampai masanya untuk kita bercakap dekat sini atas pandangan peribadi saya lah. Dah sampai masanya universiti kena melihat kenapa orang tak nak associate dengan universiti. Kenapa? Sebab media masa memaparkan orang yang masuk universiti ni akan berhutang. Okey, betul. Akan berhutang. Betul. Lagi apa? Job hunting, job hunter, kena cari kerja, cari kerja. Padahal kalau dengar cerita ayah saya, pakcik-pakcik saya dulu keluar universiti, mereka ni semester tu mungkin baru 6 semester, lagi 2 sem nak habis. Baru tahun 3. Telah pun ada orang pitching bekerja dengan TNB. Mana sebelum graduate dah ada orang pitching nak bekerja dengan mereka. Sampai pening kepala nak kerja yang mana. Hari ni tak Asrul. Diwar-warkan tak ada kerja, terpaksa you ada degree fizik, kerja sebagai guru kafar. Jadi tak menarik. Dan saya rasa mungkinlah antara benda yang universiti kena buat adalah panggil alumni. Panggil alumni, war-warkan, pelajar kita berjaya dapat kerja. Sebenarnya dah ada Asrul. Kalau kita perasan dalam dunia universiti, kita akan ada alumni punya unit ataupun jabatan department alumni kan. And then di situ kita akan ada unit yang jaga yang akan mewar-warkan bahawa inilah dia alumni yang berjaya. Sebab kerajaan mensasarkan semua graduan ni employability ataupun yang dia pakai keboleh pasaran.
keboleh pasaran graduan ni mesti university fight mesti tinggi. Maknanya kalau boleh setahun tu kalau 100 orang graduat 90 orang mesti kerja. Tapi hari ni berlaku sebaliknya, Asrul. Yang diceritakan keluar tak ada kerja, balik kampung. Yang tadi makcik yang mungkin action dengan anak dia masuk universiti, sampai sekarang berada di dapur, tak bekerja. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat mula melihat kami nak survive. Kami bukan nak sijil, kami nak survive. Kalau sijil setinggi KLCC sekalipun, tapi tak ada kerja, apa faedah dia? Nampak tak? Nampak tak? Jadi maknanya bukan salah sijil. Universiti mungkin berhadapan dengan isu mereka tak boleh bina usahawan di kalangan para pelajar. Okey? Dan sedangkan kalau tengok kepada kenyataan media kan, bajet yang dikeluarkan pada tahun 2023 dengan tema mensejahterakan pendidikan tinggi negara. Kerajaan memperuntukkan untuk pendidikan tinggi negara keseluruhannya meningkat sebanyak 4.25%. Tinggi tu, Azrul. 4.25% berbanding tahun 2022. Tinggi. Dan bersamaan dengan dulu 2022 15.1 bilion dulu 2022. 2023 11.7 bilion. Tinggi, Azrul. Berbanding, okey, berbanding maknanya kita faham bila cakap pasal education ni memang saban tahun meningkat, tak pernah turun. Tapi apa yang berlaku, orang tak nak belajar. Jadi 300,000 pelajar SPM tak nak belajar. Kenapa? Sebab tidak mengiurkan. Betul. Saya nampak tu antara punca kenapa pihak universiti gagal ni, mereka tidak menggunakan medium yang ada ni sebaik mungkin. Contohnya macam Dok punya idea, cadangan adalah untuk mereka tidak menggunakan alumni ini secara maksima. Ataupun mungkin gagal untuk mewujudkan kalangan usahawan di kalangan pelajar mereka. Dan saya ingin menambah mungkin Asrul, mungkinlah saya celah Asrul UiTM, graduate UiTM daripada diploma, degree ataupun master. Lama tu. Siapakah alumni UiTM bidang accountancy yang memang power lah yang Asrul kenal? Oh, lambat fikir tu. Kalau saya punya inilah Dr. Zuraidah lah. Satu orang. Baru seorang. Lain. Itu mungkin bidang akademik. Mungkin bersyarah. Bukanlah maknanya tidak glamour bersyarah tu, tapi orang macam bersyarah apa ni? Kita kena sebab dia bersyarah. Bersyarah itu je. Yeah. Bukan sebab dia glamour. Sedangkan kita panggil youngsters like Gen Y, X, W semua ni kan. dia orang suka mendengar kemasyhuran tu, virality tu. Yeah. Jadi Asrul bahayalah sebenarnya. Betul. Dan saya katakan pihak di universiti tidak menggunakan platform yang ada ni secara maksima, terutamanya media sosial. Oleh sebab itu, Asrul, berapa ramai yang follow TikTok UM Universiti Melaya? Oh, kenapa Dok sebut Dok? Bahaya. Tak ada. Berapa ramai yang follow TikTok UKM? UPM, USM, semua universiti. Okey, Facebook mereka. Mungkin di kalangan alumni pun tidak follow. Tak follow. Dan mungkin apa yang dipostkan benda-benda yang mungkin biasa. Betul. Kita biasa masuk convocation je. Sama juga Asrul. Contohlah kita kata, okey, ada orang berniaga kuih raya kan, kuih raya. Katalah kuih semprit. Dia kata, saya ni, kuih semprit saya ni, raya je laku. Dah luar raya dah tak ada orang beli dah. Kenapa awak jadikan itu kuih raya? Kenapa tak buat kuih 9 tahun? Sama juga, kenapa universiti tidak menjadikan agenda utama mereka? Sebab bila berlaku perubahan kepada masyarakat, kita panggil pembacaan demografi, macam mana manusia bergerak. Kenapa kita tengok bila, kenapa makin kurang ni? Kenapa bahkan MQA keluarkan data berapa banyak jabatan, berapa banyak fakulti, berapa banyak unit yang dulu ramai pelajar dijumutkan. Dijumutkan sebab tak ada pelajar nak masuk belajar. Lagi apa? Kemudian tutup terus. Padahal contohlah bidang perhutanan.
Perhutanan. Pernah dengar bidang perhutanan? Perhutanan. Ada kan? Kita dengar kan? Forestry. My point is, adakah bidang ni tak diperlukan? Selagi mana ada pokok, selagi itu kita perlukan pakar-pakar pokok. Oceanology. Tak tahu pun bidang apa ni. Kan? Tapi kita perlukan. Sebab kita nak hidup, kita perlu oksigen. Kita perlukan oksigen. Oksigen adalah daripada hutan dan pokok. Pokok. Lautan. Jadi, saya nampak antara benda yang universiti mungkin terlepas pandang adalah contohlah Knight Chancellor. Okey, Knight Chancellor. Facebook Knight Chancellor, berapa ramai follower dia? Adakah Asrul follow Knight Chancellor sempat Asrul belajar dulu? Ya. Masih follow? Seorang saja. Seorang aja. Yang sekarang dia follow. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita melihat bahawa apa yang dia bagi pada aku? Apa yang dia bagi pada aku? Dan ini bahaya, Asrul. That's why saya sebut dalam beberapa kita panggil podcast sebelum ni, saya kata apa? Jangan jadikan orang bodoh popular. So, dan saya nampak inilah faktor utama, Dok. Pihak universiti gagal mewawarkan kebaikan melalui platform media sosial. Okey, sebab terlalu kalau kita buka media sosial pun, okey, terlalu rasa macam hampir kosong lah, Dok. Allahu Akbar. Dan insya-Allah, Dok, okey, kita akan berehat sebentar untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan isu hangat ini, untuk kita redakan temperature kita, terutamanya doktor. Okey, dah kenapa? InsyaAllah kita akan bersama sampai ini. Stay tune. Terima kasih. Hai, bertemu kita semula di dalam Rocket Podcast Dah Kenapa. Dan pada sesi ini, kita membincangkan dah kenapa government dan universiti gagal tarik minat netizen untuk belajar. Dan sesi semakin panas, Dok. Seperti mana yang kita bincang tadi. Okey, kemungkinan faktor-faktor yang menyumbang kepada kegagalan pihak universiti untuk menarik minat netizen untuk sambung belajar adalah mereka tidak berjaya memanipulasi ataupun mengawal media sosial untuk mereka bising di kalangan netizen untuk sambung belajar. Dan perkara ini antara faktor yang menyumbang kepada isu ini, Dok. Dan seperti yang mana Dok kongsikan, okey, hampir setiap tahun dan pada tahun ini kerajaan memperuntukkan belanja yang sangat-sangat tinggi, terutamanya untuk bidang education. Dan saya suka untuk highlight juga berkaitan yang Dok highlightkan bahawa kemungkinan pihak kerajaan, okey, melalui media massa seperti TV, televisyen dan radio gagal untuk menunjukkan kebaikan bajet-bajet yang diberikan kepada masyarakat. Okey, dan antara perkara yang saya rasa memberi kesan pada saya dan masyarakat
Contohnya, okey, satu tiada iklan. Tak ada satu pun iklan. Yang contoh, jomlah sambung belajar sebagai contoh. Tetapi yang ada iklan, jom bayar hutang PTPTN. Tak ada kata okey, jika anda nyatakan kebaikan PTPTN contohnya dan ini menyebabkan ramai yang takut, aku sambung belajar nak buat pinjaman makin banyak hutang. Tak ada pun usaha daripada pihak seperti kerajaan untuk iklankan, contohnya jika mereka berjaya dalam pengajian mereka, pihak PTPTN akan beri diskaun mengikut skala pencapaian mereka. Apa pandangan Dok? Okey, baik, dah kenapa orang tak nak masuk universiti government, alright, dan dah kenapa orang tak nak belajar hari ni. Ini memang isu yang kita memang kena cakap, Asrul. Okey, sebab drastically kita melihat memang report data daripada akhbar Arus Perdana Negara menunjukkan bahawa ratus ribu orang tak nak belajar lepas SPM. Okey, baik, jadi kan kalau saya mungkin keluar daripada topik sikit lah, Asrul. Contohlah, kita buka Facebook, kita buka YouTube, kita buka TikTok. Kebiasaannya iklan apa yang keluar? Iklan produk-produk. Produk lagi? Iklan lagu terkini. Betul. Lagu yang viral. Betul. Makanan fast food. Betul. Bola sepak. Ya. Yang Alright. banyak tumpang pada hiburan. Hiburan. Jadi, kaedah yang kita boleh faham secara umumnya adalah apabila proses branding yang dilakukan dan marketing tak seiring akan menyebabkan brand yang kuat pun akan jahanam. Akan hancur. Akan tak boleh survive. Universiti adalah brand yang sangat kukuh. Satu ketika dahulu. Sangat kukuh. Maksudnya, masuk universiti ni macam masuk syurga. Maknanya seumpama macam masuk universiti ni, satu kaki dah memang confirm jaminan pekerjaan. Dan even kalau gagal pun, pernah belajar universiti ni biasanya dapat kerja. Tetapi sekarang tak macam tu. Ditambah pula dengan universiti seakan-akan macam mungkin buat iklan, mungkin buatlah marketing mereka, tetapi tidak bersungguh. Ini menyebabkan masyarakat tak nampak mereka seperti nampak iklan Nike, iklan Adidas, iklan fast food. Tak nampak. Jadi bila orang tak nampak, kita merasakan bahawa masyarakat tak ada dah benda tu. Dan ini menyumbang kepada orang tidak berminat untuk sambung belajar di IPTA ataupun government university. Alright. Jadi kan, ada 3 sebab, Asrul. Ada 3 sebab kenapa orang macam bukan tak minat, tapi mungkin atas saya sebut tadi, ada laporan berita menunjukkan bahawa orang tak nak belajar sebab isu keuangan. Isu keuangan maksudnya mungkin pelajar SPM tu dia kata kalau aku sambung belajar nanti lagi terbeban keluarga aku. Dah lah aku belajar ni pun tak ada pinjaman, tak ada apa-apa, terbeban. Jadi untuk mengurangkan bebanan keluarga, mereka merelakan diri mereka untuk tak sambung belajar atas sebab nak berkorban untuk keluarga, nanti belajar. Tapi akhirnya sampai bila-bila pun tak belajar. Okey, baik. Yang pertama, Asrul, cabaran universiti mungkin mereka ni tak pernah menyatakan bahawa yuran yang dibayar oleh pelajar ijazah pertama tu berbaloi untuk investment masa depan. Pernah tak Asrul terfikir kita invest, katalah macam kita ambil degree kan, kita bayar berapa ribu Asrul yuran kita dulu? Kalau saya UiTM murah lah. Berapa Asrul? Lebih kurang bulanan 700 itu. Okey, so kalau 4 tahun berapa lebih kurang? Lebih kurang 3-4 ribu lah. Oh, tak mahal Ya. Okey, pergilah ke UiTM. Memang murah. Okey, tapi macam universiti lain macam Universiti Melaya, UKM, USM, UIA memang terkenal lah. Even saya sendiri ijazah pertama, seingat saya lah, kalau saya ambil PTPTN, saya terpaksa keluar dan berhutang minimum hampir dekat 20,000 ke 30,000. Saya mujur lah, saya scholarship Alhamdulillah. Okey, walaupun peringkat awal PTPTN. Tapi nak beritahu, pernah tak universiti tunjuk awak berhutang sekarang ni is 30,000. Tetapi bila awak graduate, awak bekerja, gaji awak katalah, gaji start awak degree katalah berapa ribu Asrul? 2,500 hingga 3,000. 3,000 lah, 3,000. So 3,000
Cuba kira 3,000 tu dalam tempoh 5 tahun berapa jadi dia? So simple matematik lah kot. Jadi kena ada usaha. Sebab orang cakap yuran ni mahal nak masuk universiti ni. Yuran mahal, tak berbaloi. So tugas universiti kena tunjukkanlah berbaluinya mereka ada ijazah untuk long term investment. Sebagaimana orang yang jumpa kita untuk jual investment ni kan. Okey, satu. So Encik pump duit banyak ni, simpan 5 tahun, ini lebih kurang dia punya pendapatan dia akan datang. So benda yang sama lah. Okey, itu yang pertama. Dan kalau kita buat survey sekalipun, kalau kita tanya kepada orang yang pernah masuk universiti lah, yang dah bekerja mungkin dah 5 tahun, 10 tahun, kalau tanya dia orang, adakah berbaloi masuk universiti? Saya berani jamin berbaloi. Kecuali mungkin dia ada kes dengan universiti. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan universiti tak tunjukkan apa dia punya unique selling point dia ataupun unique selling proposition dia. USP dia. Maksudnya orang tak nampak. Apa aku dapat Apa kepakaran yang aku dapat lepas 5 tahun ni? Sebab dah timbul satu kerangka pemikiran masyarakat yang dilontarkan dalam sosmed ni, dalam sosial media ni. Okey, education, pengalaman menguruskan bisnes. Ditunjukkan pengalaman experience itu lebih tinggi daripada education. Sedangkan tak macam tu. Tak macam tu sebab pengalaman satu bab. Education adalah satu bab yang lain. Yang akan menyelesaikan pengalaman hidup adalah education. Kita masuk sekolah, Asrul, adakah investment? Ya, betul. Memang a kind of investment. 5 tahun sekolah menengah, 6 tahun sekolah rendah. Investment is really investment. Tapi kita kata, aku tak guna pun sains aku. Belajar alam dan manusia. Zaman saya alam dan manusia. Tentang katak, tentang haiwan, tentang gunung, tentang kehidupan. Tak guna pun rasanya. Tapi sebenarnya berguna, Asrul. Apa dia? Kita belajar disiplin kat sekolah. Investment. Kita belajar hormat ilmu. Kita belajar menghormati masa. Kalau awak tak masuk sekolah, awak tak pandai hormat masa. Kemungkinan besar. Kecuali awak yang memang sekolah, dan hari ini pun parent yang memang beriman dengan homeschooling sekalipun, adakah homeschooling mereka lepas bebas anak mereka? Tak. Jadual kan. Disiplin jugalah maknanya. Okey, so bermakna universiti tak mampu untuk tunjukkan USP mereka, menonjolkan sampai tak tertarik orang untuk belajar. Tak tertarik. Dan kenapa, Asrul, orang belum nak buat medical? Yang saya faham, medical ni insya-Allah investment ya. Kita gaji besar lah. Gaji besar. Jadi doktor. Doktor memang confirm ada kerja. Tapi Asrul, langit tidak selalu cerah. Kita dengar sebelum PKP, after PKP, graduan perubatan menganggur. Dan memang berlaku pun. Dan hari ni kita ada kawan-kawan kita memang medical doctor dan berhenti kerja. Itu hak dia. But the thing is, tugas universiti sepatutnya menonjolkan apa tarikan, apa USP dia. Macam orang buat bisnes, apa USP bisnes dia. Untuk ditonjolkan. Dan hari ini memang niche universiti lah, memang adalah, tapi tak cukup marketing dia. Kalau adalah niche tu, siapa pakar dia? Apa yang dia buat? Orang tak tahu. Okey, so ini kena dilihat semula. Dan yang terakhir adalah tak ada inovasi, Asrul. Inovasi yang mungkin ada inovasi tapi tak ditonjolkan inovasi itu. Maksudnya apa, Asrul? Bila sekarang ni orang bercakap pasal dunia social media kan, social media, orang nakkan supaya dengan ada platform-platform macam ni, orang akan dapat bekerja. Jadi, bila universiti tidak advance kan ataupun tidak innovate, contohlah katalah kita ambil bidang agama sebagai contoh. Kemunculan ustaz-ustaz selebriti apa semua ni kan. Alright. Kerana apa? Kerana mereka mahir tahu guna social media. So tak salah kalau universiti inovasikan pelajar agama mungkin ambil satu subjek, belajar macam mana untuk operate TikTok.
menghasilkan video simple menggunakan CapCut. Contoh, walaupun mungkin boleh belajar sendiri, tapi tak sama kalau ada orang mengajar. Dia lebih confident. Jadi inilah yang mungkin kekangan universiti. Okey, so pada hemat saya, Asrul, universiti berhadapan dengan isu orang tak nak masuk ni adalah isu yang memang kena sentiasa diperkatakan oleh ramai orang supaya boleh menimbulkan gelombang untuk orang nak belajar. Orang rasa keperluan nak belajar. Maknanya di antara makan dengan belajar, belajar first. Sanggup ikat perut untuk belajar daripada makan. Kita mesti dengar, sudah zaman-zaman kita belajar dulu, ada kawan-kawan kita memang ikat perut, makan Maggi, terpaksa carilah mana-mana benda yang simple-simple untuk makan, semata-mata untuk boleh bayaran universiti. Kenapa mereka sanggup berkorban? Sebab value universiti tu. Dan hari ni kenapa dah hilang dah value tu? Dah kenapa? Saya tertarik dengan perkataan gelombang, Dok. Sebab apa? Kalau kita dengar perkataan gelombang ni, word gelombang ni biasanya akan wujud pada pilihan raya. Kalau pada itulah kita lihat kesungguhan setiap parti untuk war-warkan iklannya, guna spanduknya, benderanya, iklan dekat sokmed pun ada. Tetapi apabila menjadi kerajaan, tidak menggunakan apa yang mereka pernah buat semasa pilihan raya seperti mana untuk war-warkan ni. Itu saya lihatlah. Dan kalau kita lihat di sokmed, majoritinya, sokmed ini kebanyakannya menunjukkan perkara-perkara negatif, Dok. Dan saya rasa ini cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pihak universiti dan kerajaan untuk cater perkara-perkara negatif ni, terutamanya untuk tarik mereka untuk belajar ni. Dan menyebabkan macam saya yakin, apabila kita melihat kebaikan di sekeliling kita, insya-Allah kita senang dipengaruhi. Bagaimana sama juga macam keburukan. Kalau kita selalu lihat keburukan dengan keburukan, perkara tersebut indirectly akan menjadi sebati dalam pemikiran kita sebagai rakyat dan netizen ni lah. Saya rasa inilah cabaran terbesar kerajaan untuk menang hati, menang di fikiran netizen untuk mereka sama belajar. Dan Dok, mungkin Dok boleh kupas lagi ataupun boleh kita dalam sesi ni sebenarnya bukan kita nak salahkan kerajaan. Kita sebenarnya ingin sama-sama bantu kerajaan sebenarnya. Untuk kita dokong kerajaan, kita dokong pihak universiti untuk tarik lebih ramai masyarakat Malaysia ini untuk sama belajar, Dok. Dan mungkin Dok boleh beri pandangan, Dok, bagaimana kita ingin bantu kerajaan dan universiti untuk mereka ini mampu menarik minat masyarakat Malaysia untuk sambung belajar ke peringkat paling tertinggi. Okey, baik. Dah kenapa kita buat semua ni, Asrul? Kita bukan mendukung kerajaan, kita mendukung negara, Asrul. Sebab kerajaan akan bertukar. Bertukar, makna pengundi akan bertukar haluan, dan of course pengundi nakkan sesuatu mereka akan buat, akan undi. So kita tidak mendukung mana-mana pihak, tetapi kita mendukung sesiapa pun yang memimpin negara, kita support yang kita boleh support. Alright? Jadi maksudnya, even universiti pun, universiti tu bukan sebab nak chancellor dia. Mission universiti tu. Sebab nak chancellor come and go. PM pun come and go. Ada orang mungkin setahun je. Ada orang 2 tahun, ada orang 5 tahun, ada orang bertahun-tahun. So dia adalah come and go. Tapi misi negara, hala tuju negara tak akan berubah. Jadi education ni adalah mission negara yang besar yang sepatutnya seharusnya menjadi tunjang kepada negara. Jadi isu sekarang ni bukan orang tak nak belajar, Asrul. Ini dapatan saya lah. Orang bukan tak nak belajar. Pengalaman sikit saya bila saya bergaul dengan saya ingat ramai, Asrul, puluh ribu pelajar masa PhD sejak 2016, even sebelum tu lagi. Rekod kita ramai lah, puluh ribu, 80 ribu, dekat 90 ribu orang kita belajar. Kita bantu mereka untuk selesaikan masa PhD ni. Dan kita mendapati orang bukan tak nak belajar sebenarnya. Sebenarnya gelombang nak belajar tu memang ada. Tetapi oleh kerana mereka tak ada maklumat, orang tak nampak universiti, orang rasa macam universiti ni macam tak nampak. Dan juga orang mungkin tak tahu, tak ada maklumat juga. Mungkin setakat pamphlet lah, setakat pamphlet, setakat flyers. Dia macam seasonal. Seharusnya
kita kena fahamkan tindakan untuk kempen education ni mesti berlaku macam orang jual fast food. Betul tak? Dan kita mendapati ramai orang jumpa saya bertanya, "Dok, dekat mana saya nak sambung master?" Dekat mana saya nak sambung PhD? Dekat mana tempat pensyarah yang bagus? Dan saya yakin dekat universiti ada ramai orang bagus. Tetapi mereka seumpama batu permata yang tersembunyi di dasar lautan yang gelap, bawah batu yang besar warna hitam, orang tak nampak. Dah kenapa? Macam tu lah lebih kurang. Okey, baik. Dan apa yang boleh saya simpulkan, apa yang Dok cuba ketengahkan adalah untuk perkasakan misi dan objektif negara, iaitu ke arah tunjang utamanya adalah pendidikan. Okey, dan antara kaedah untuk kita perkasakan misi dan objektif ini adalah kita wawarkan kepada umum. Jadi saya rasa kegagalan pihak kerajaan dan universiti untuk maklumkan kepada umum. Seperti yang doktor maklumkan, ramai di kalangan kita ni ada gelombang untuk belajar, ada semangat untuk belajar, tetapi mereka tidak tahu tempat mana mereka ingin rujuk. Mereka tidak nampak kewujudan universiti secara mutlak. Mungkin nampak bangunan saja, tapi dalamnya fakulti apa yang ada, apa program yang disediakan. Okey. Kadang-kadang rasa saya macam, rasa tak ada macam abang-abang Grab kita pandai masuklah universiti hantar makanan. Ada kan? Ya. Fast food apa semua kan? Mereka ni bukan sama, kadang sebaya je dengan budak universiti tu. Tapi kenapa abang-abang Grab, abang-abang Pandan dia tak rasa nak belajar bila hantar makanan ke universiti? Agak sebab apa Asrul? Sebab mereka hanya nampak secara luaran saja. Fizikal, bangunan saja. Tetapi dalamnya, nilainya, value di dalam tu mereka tidak tahu dan tidak didedahkan dengan baik oleh pihak kerajaan dan universiti. Atau kita mungkin boleh tanya kepada penonton yang menonton, kalau ada penonton mungkin adalah orang yang menguruskan pendaftaran universiti kan, berapa ramai abang-abang Grab yang singgah ke administration universiti bertanya macam mana saya nak masuk belajar degree? Menarik. Ada tak? Ataupun sekadar hantar makanan dan mereka belah. Menggambarkan bahawa universiti itu hilang tarikan. Orang tak tertarik, orang tak rasa macam tertarik pun. Macam mana orang nak mendaftar jadi rider Grab, rider Panda, buat TikTok, orang dah sign up masuk TikTok sampai meletup TikTok. Kenapa orang tak sign up masuk universiti? Kenapa fakulti kosong? Kenapa level yang lebih tinggi postgrad makin hari makin suram? Kenapa? Bukan sebab orang tak ada, orang tak nampak, orang tak tahu apa sebab, apa ROI yang dapat. Okey, siapa orang yang berjaya kerana sijil ni? Kalau dipamerkan siapa orang yang berjaya dengan sijil ni, letakkan waru akan besar-besar. Saya ingat, orang akan tukar pandangan. Orang akan tukar cara melihat universiti. Saya rasa ini antara perkara yang perlu kita bantu kerajaan dan pihak universiti untuk kita sama-sama menjadi pembantu dan penghubung kepada universiti ni, Dok. Okey, saya yakin di kalangan kita, ramai di kalangan kita yang menyambung pengajian ke peringkat tertinggi, sama ada ijazah pertama, master dan PhD, dan sewajarnya kita yang menjadi graduan dan pelajar ini tunjuk kebaikan kepada umum juga, Dok. Okey, sebab kita ini sebagai duta sebenarnya. Okey, kalau kita belajar peringkat tertinggi master PhD, kita kena tunjukkan kita adalah yang terbaik. Hubungan kita dengan keluarga semakin baik. Hubungan kita dengan masyarakat semakin baik. Bukannya bila sambung pengajar, tak ada masa dengan keluarga lah. Semakin tidak sihat lah. Semakin jauh dengan masjid sebagai contoh. Duduk library je, buat kajian sebagai contoh. Lepak makmal, makan, tidur semua makmal. Betul. Lupa masyarakat, lupa family. Betul. Itu yang kita adakan podcast ni, Dok. Muka stres. Tu aja, Dok. Okey, sampaikan jalan tak tengok kanan kiri, terus je. Muka dah macam Razak Makmal. Dah macam kaki retak dah muka. Sudah masa dengar tak orang cakap lah, kalau kita jumpa orang master PhD kan, dia punya ayat dia kata apa? Aku nak sama master lah. Kau tak payahlah. Kalau kau dah tenang sekarang, kau tak payah sama master PhD pun. Kau tenang aja hidup kau sekarang ni. Buat serabut sama master PhD ni. Biasa dengar tu? Maknanya,
Ejen kita panggil ejen lah kan, kita panggil orang yang dah duta ni bercakap tentang negativity sama pelajar. Kau tak pening kepala lah, kau stay kerja, kau cari kerja yang kau rasa kau boleh kerja, kau grow dengan kerja kau, and then kau tak pening kepala. Macam aku ni pening nak kena faham research method lah, nak kena buat thesis lah, nak kena jumpa SV lah, and then SV tak terima lah. Ini semua pening lah kawan. Betul. Inilah virus Asrul sebenarnya. Dan ini yang kita ingin bantu secara holistik, Dok. Okey, kalau kita ni pelajar master PhD, kita tunjukkan contoh terbaik. Kita sebagai ibu bapa, kita juga galakkan anak. Contoh, anak mungkin ada minat yang tertentu. Okey, tapi kita letakkan syarat, okey, jika anak ingin berjaya dengan lebih jauh, lebih hebat, pastikan education bersama dengan apa yang dia minat. Asrul, satu lagi Asrul. Orang tak nampak tau. Education ni adalah kita panggil highway ataupun the fastest track untuk you capai a level in term of career lebih tinggi sebenarnya. Orang tak nampak tu sebenarnya the fastest way. Okey, macam mana ya? Sebab orang nampak nak pergi belajar kena berhutang, PTPTN, ada orang sebut PTP tipu. Sensor sikit lah itu. Tapi nak bagi tahu, sedar tak sedar dalam belanjawan kerajaan sebenarnya ada penajaan beasiswa. Okey. Ada bantuan keuangan IPT. Tapi masalahnya Asrul, orang tak tahu Asrul. Dia bagi pamphlet, bagi flyers, orang tengok apa benda orang buang. Maksudnya, kalau tengok Asrul, tawaran beasiswa ni ada slab, ada SLAI, ada sub kepakaran, pasca kedoktoran, HLP, ada program pertolongan profesional, My Brain Science, My Brain 20, okey, YBM yang tinggi, okey, dari mahasiswa B40 TVET. Maknanya kan, bila saya sebut ni, kita tak nak dengar Asrul. Kita rasa macam aku kena bagi duit aku sendiri, kena korek tabung, kena pecah tabung ayam aku untuk belajar. Sebenarnya banyak Asrul. Tapi kan kesilapan terbesar yang saya rasa adalah mempromosikan tu tak sampai. Kalau setakat buka bus, okey, dekat kita panggil kita buka bus, okey, ataupun kita buka apa? Kita buka reruai, kan? Dekat pesta-pesta. Berapa ramai sangat orang boleh hadir Asrul. Tapi kalau kita lebarkan kefahaman ni, turun ke sekolah-sekolah, cerita pada para pelajar seawal Form 4 oleh kaunselor-kaunselor tentang peluang-peluang ni, IDB, scholarship, apa semua ni. Saya ingat, budak akan faham, oh, scholarship ni seumpama gaji lah, Asrul. Seumpama gaji, seumpama dapat gaji. Kita belajar bergaji. Macam tu. Sampaikan Dok, saya terfikir, kenapa setiap contohnya, festival, contoh makan, kenapa tak ada satu slot untuk siapa minat makanan ke kulineri, ada satu bus khas, polish. Ya. Ya. Kalau betul. Kalau ingin contoh nak pergi further, mungkin okey, boleh join untuk bidang pemakanan tertentu untuk jadi chef ke sebagainya. Contoh kalau festival games. Kita nampak games semata-mata tapi tak ada satu ruangan khas. Mungkin pihak universiti ataupun kerajaan ambil inisiatif untuk join satu bus khas, siapa nak further dalam program gaming sebagai contoh. Itu pun satu idea yang saya rasa sebenarnya inilah yang kita cuba bantu, okey, untuk sama-sama kita bagi cadangan bagaimana untuk kita mempromosikan okey education ini kepada umum dengan lebih mencapai lebih ramai, Dok. Dengan menggunakan medium yang ada, dan saya yakin universiti dan kerajaan mereka ada kapasiti, okey, untuk melakukan sedemikian. Cuma mungkin siapakah mungkin mereka ada cabaran. Asrul, pihak media satu hal lah, Asrul. Pihak media lah, pihak media. Asrul, pihak media ni, mereka mungkin, saya faham, mereka ada etika kewartawanan lah. Tapi sometimes bila mereka melaporkan berita-berita tentang education ni, contoh, saya petik Asrul ya, Usaha Malaysia, okey, 9 Jun 2023, lepasan SPM enggan sambung belajar sebab mereka tak tahu kelebihan sambung belajar. Satu. Yang kedua, 2 September 2022, tidak sambung belajar kerana yuran terlalu mahal. Yang ketiga, 22 Januari 2024, baru lagi Asrul, 22 Januari 2024, laporan yang hampir sama, kos sara hidup
punca lepasan SPM enggan sambung belajar. Ini yang Perdana kata, masuk angin, keluar asap. Asrul masa dekat fakulti akuntansi UiTM. Ada tak mungkin fakulti letakkan gambar senara orang-orang berjaya dekat fakulti A, B, C, D, E, F, G dekat Facebook mereka letak gambar orang berjaya? Ada Asrul? Lambat tu, tak ada tu. Maknanya orang dalam universiti tidak melihatnya sebagai satu benda marketing branding untuk make sure orang kemudian datang belajar. Kita masuk fakulti, kita memang nak belajar lah. Tapi kita macam tercari-cari, lepas ni aku nak buat apa? Tapi kalau ada satu wall besar dekat fakulti tu, okey, kita ada alumni tahun 2020, pam, letak apa kejayaan mereka sekarang, berapa kekayaan net worth mereka sekarang. Agak-agak bagi inspirasi tak kepada para pelajar baru ni, yang newbies baru berdaftar 2 hari, 3 hari ni? Oh, aku nak jadi macam Asrul. Tapi tak berlaku sebab apa? Aggressiveness. Yang kita bisingkan adalah orang tak nak seorang belajar, kau sara hidup. Cuba akhbar laporkan berita graduan yang berjaya. Ini asyik cerita negatif. Kena bunuh, kena pukul, isak dadah, entah macam-macam hal negatif, kriminal. Kenapa tak highlightkan benda-benda baik? Betul. Dan saya yakin apabila perkara negatif ini selalu muncul, ia akan menyebabkan normalisasi di kalangan masyarakat. Termasuklah yang Dr. kongsikan, berita-berita yang dipaparkan oleh wartawan. Adakah wartawan suka benda ni? Oh, ni berat Nasrul. Ini lagi panas Nasrul. Oh, kena ada tajuk lain ni dok. Kenapa wartawan tidak highlight cerita-cerita kejayaan orang-orang yang ada sijil ni? Dan insya-Allah, okey. Sampai kita sudah dok. Okey, kita hampir 1 jam dah. Kita berdiskusi berkaitan dengan ini dan mungkin dok boleh konklusikan macam mana ataupun apakah nasihat dok untuk sama-sama kita pastikan pihak kerajaan termasuklah pihak universiti ini boleh mewawarkan kebaikan dan manfaat untuk menarik minat masyarakat Malaysia ini untuk sambung belajar ke peringkat paling tertinggi. Saya cakap simple lah Asrul. Ilmu ni terpecah kepada 2. Satu ilmu dapatan, yang kedua ilmu jalanan. Ini mungkin tajuk akan datang lah kot. Tapi nak bagi tahu, ilmu dapatan ni adalah ilmu formal. Kita masuk universiti, masuk sekolah, kita belajar secara examination, ada syllabus, ada guru, ada timing dia. Okey, itu dapatan. Apa ilmu jalanan? Pengalaman kita keluar, tolong ayah kita bisnes, tolong mak kita jual kuih, jumpa makcik-makcik kita, pergi pasar, whatsoever lah. Jadi maksudnya 2 benda ni adalah elemen education yang sangat penting. Mesti digarapkan, tak boleh tinggal salah satunya. Mana oleh kerana aku ni nak ilmu jalanan, aku nak pengalaman bisnes. So Adika lagi dah buat bisnes dah. Nak pengalaman bisnes. Saya rasa tak macam tu. Sebab orang paling kaya dekat dunia pun, okey, siapa yang orang paling kaya di dunia? Bill Gates. Bill Gates dulu pernah kaya. Sebelum tu Warren Buffett, Warren Buffett, and then kita ada ramailah now Jack Ma dan seumpama dengannya. Mereka bukan orang yang tak belajar. Mereka orang belajar. Mereka orang yang cari education, yang belajar maksimum. Dan ramai founder-founder, kalau kita pergi Bukit Bintang Asrul, jenama-jenama yang besar-besar tu kan. Okey, contohnya yang saya ingat Prada. Owner, founder dia PhD holder Asrul. You mungkin terkejut kan? You all pergi cari Prada tu PhD holder. Dan ramai lagi lah sebenarnya. Warren Buffett ada master. So simpelnya adalah universiti, kerajaan dan kita sebagai orang yang kita panggil SME di luar ni, kita kerjasama untuk merebakkan satu virus baru yang dipanggil kesungguhan nak belajar, macam zaman 70-an, 80-an diraikan, diberikan, dinobatkan sebagai tokoh kampung, tokoh daerah. Dalam filem-filem pun ada Slave Education juga. Dalam filem pun Slave Education, masuk universiti, cerita kat universiti kan, macam mana kehidupan life universiti ni mengembirakan.
Angkatlah para profesor yang ilmunya powerful, yang boleh menggoncang marketing. Tapi tak berlaku, Azrul. Jadi kita haraplah supaya pilihan nak belajar ni bukan menjadi secondary ke dalam kehidupan masyarakat kita, tapi sebaliknya menjadi primary ataupun menjadi benda yang mesti. Sebagaimana hal Jakim tu mesti, belajar juga mesti, Azrul. Kan? Sebab kita nak tengok negara kita tak lagi menjadi tercorot bila ranking airport teruk, traveller rate teruk tu. Azrul, saya ingat, come on lah. Itu message signal kepada rakyat Malaysia. Okey, orang tengok ringgit jatuh teruk kan. Atau apa alasan sekalipun, Masya Allah, tabarakallah, ia berbalik kepada education. Siapa pakar yang nak diangkat selamatkan ringgit Malaysia ni? Dia mesti, orang tu mesti ada knowledge and power, research macam mana untuk upkan ringgit Malaysia. Sebagai contoh lah kan, dia bukan tiba-tiba kau buat bisnes kau pandai ringgit. Contohlah, mungkin ada. So, ilmu dapatan, jalanan dikombinasikan, maka terhasillah skill yang power. Subhanallah. Okay, satu sesi podcast yang menarik pada episod ketiga ini. Dan jika anda rasakan perbincangan yang kita bincang ini yang sangat-sangat menarik, anda boleh tulis dengan komen. Okey, apakah dapatan anda untuk perbincangan ini, untuk sama-sama kita garap, untuk sama-sama kita fikirkan solusi untuk kita tangani bagaimana pihak universiti dan kerajaan untuk tarik minat netizen untuk sambung belajar. Dan suka untuk saya maklumkan bahawa tugasan ini bukan terletak kepada kerajaan dan pihak universiti saja. Okey, kita saja letak tajuk ini sebagai hangat sebab kita ingin tarik perhatian anda, tetapi paling penting ini adalah kerjasama bersama. Okey, dan kita juga minta biasa baik pihak kerajaan juga dan universiti untuk perkasakan, okey, maklumkan cara guna semua media, semua medium dan saluran untuk sampaikan kebaikan edukasi ini kepada masyarakat. Dan kita juga boleh bantu mengikut kepakaran dan apa yang boleh kita buat. Seperti mana 2M World yang kami ajukan podcast ini antara usaha dan alternatif kita untuk kita didik masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Azrul, yang terakhirlah. Bulan lepas dilaporkan 72% pelajar lepasan SPM tak nak sambung belajar. Bermakna hampir 30%, 40% orang sahaja yang belajar. So kita fikir sama-sama, dah kenapa jadi macam ni? Dan insya-Allah sama-sama kita doa, moga dengan usaha kita sedikit ni Allah bantu kita bina masyarakat yang berilmu, untuk sama-sama kita bina Malaysia tercinta, sebuah negara yang maju dan aman damai, insya-Allah. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Khairul Nizam atas kesediaan untuk sama-sama kita mengulas isu ini. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata, tetapi tujuan kami ini hanya satu, untuk kita educate masyarakat menggunakan platform podcast ini untuk kita sebarkan kepada umum. Dan saya mohon kepada jasa baik anda untuk kita kongsikan podcast ini kepada keluarga anda, kepada rakan-rakan anda, kepada circle-circle anda dan kepada semua medium yang ada untuk kita dapat kebaikan daripada sesi ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa di podcast bagi episod yang seterusnya. Jika anda berminat lagi untuk tahu apakah perbincangan yang kita akan bincangkan, anda boleh tulis dengan komen. Okey, apakah contoh ataupun cadangan untuk kita bincangkan. Moga-moga perbincangan ini dapat kita ulas secara terperinci. Seterusnya kita fikirkan cadangan solusi berkaitan dengan masalah ini. Setiap masalah pastinya ada solusi dan insya-Allah kita akan berjumpa dalam Rocket Podcast. Dan kenapa? Jaga diri anda semua. Salam.